Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, so hari ini saya nak terangkan mengenai platform dan juga payment gateway yang digunakan untuk tujuan bisnes online. Sebab sekarang ni ramai yang nak start balik bisnes online. Jadi banyak yang confused. Diorang tak tahu nak guna platform apa, nak guna payment gateway yang mana, dan ada yang confused payment gateway dengan platform nak jual. So ni saya terangkan satu-satu. Tolong beri perhatian. Okey, tolong fokus dengar dengan teliti supaya anda tak keliru. Okey, fahami betul-betul antara platform dan juga payment gateway yang digunakan dan juga sistem online yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Okey, so kita untuk platform menjual sekarang ni kita ada e-commerce, kita ada online marketplace, kita ada menggunakan sistem borang dan juga kita ada mini site. Ni saya cerita daripada awal dulu masa saya start mula-mula bisnes online, saya mula dengan mini site. Mini site ni hanya ialah satu halaman saja, and then kena tulis copywriting, lepas tu kena scroll bawah tu baru ada cara nak bank in. Masa saya mula-mula dulu tu, cara nak bank in saya terus letak je bawah tu nombor akaun bank, nama, lepas tu selepas pembayaran sila email sekian-sekian. Masa tu kena check secara manual. Okay, and then dah upgrade sikit, kita ada sistem borang. Maksudnya masa tu saya buat mini site, lepas tu bila orang klik button kat bawah tu, dia akan bawa pergi ke sistem borang. So tempahan borang tu, dia kena pelanggan kena isi nama, email, alamat, kuantiti produk semua tu. Okay, ni saya tunjuk contoh. Contohnya macam ni. Okay, ni scroll bawah kan. Bawah-bawah ni. Ni terus pergi ke borang tempahan. So yang ni, ini contoh sistem OnPay. So kalau sebelum ni, dulu sebelum saya ada OnPay, saya saya beli domain, saya beli hosting, lepas tu saya buat mini site, lepas tu bila orang klik, dia akan dibawa ke halaman OnPay, betul. Tapi yang sekarang ni, sistem OnPay ni dia pun dah boleh buat mini site dia sendiri. So saya tak perlu nak beli domain, tak perlu beli hosting untuk buat mini site, sebab OnPay dah pun cukup untuk buat mini site macam ni. Okay, cuma kekurangan ni dia tak boleh nak customize lebih-lebih lah dekat atas ni, dekat kiri kanan ni, macam background ni tak boleh letak gambar. Lepas tu dia punya interface pun agak simple, kita tak boleh nak letak macam benda yang fancy tak boleh. Kena letak gambar sendiri, kena letak video sendiri. Okay, tapi untuk buat mini site tak ada masalah guna OnPay, sebab kita masih boleh letak gambar, kita boleh letak video, kita boleh susun teks macam ni. Okay, dan paling penting kat bawah ni, orang boleh masukkan nama, email, nak letak alamat apa semua, and then terus buat bayaran. Okay, so ini nama dia platform menjual menggunakan OnPay. Okay, so kalau e-commerce, kalau anda pernah dengar pasal EasyStore dia boleh provide sistem untuk menjual secara online. Okey, kita buka EasyStore. Okey, ni EasyStore. Kita tengok contoh dia punya customer. Okey, kita buka My Aito Design. Sekejap kita buka yang lain. Kita buka okey, ni contoh website yang menggunakan sistem EasyStore. Ini dipanggil sistem e-commerce. Kalau anda tengok ni, dia ada macam ada add to cart, ada dia boleh pilih produk. Yang ni nampak ni. Semua ni kita boleh letak ni. Yang ni kalau anda nak jual produk yang banyak. Misal kata anda ada 10 produk, ada 20 produk. Contoh macam produk baju, ada bermacam jenis fashion, bermacam jenis warna, size. So anda kena gunakan platform e-commerce macam ni. So dekat sistem e-commerce kat Malaysia ni, kita ada EasyStore, kita ada Avana. Shopify ni luar negara punya. And then macam EasyStore, Avana, Shopify ni, dia ada charge bulanan dia. Macam EasyStore tadi, dia setiap bulan anda kena bayar RM60. Ibarat macam sewa lah. Okay, Avana saya tak ingat.
Shopify lebih kurang 100 something lah setiap bulan. Manakala WooCommerce ni dia percuma. Syaratnya anda kena install sendiri. Sebab tu kalau anda perasan saya ada buat panduan e-commerce kan. Panduan apa? Zion.my /ecom. Okey, panduan ni saya buat untuk mereka yang nak buat sistem e-commerce sendiri menggunakan WooCommerce. Faham tak? So boleh buat, saya tunjuk contoh yang saya buat baranglelong.com ni. Anda boleh buka baranglelong.com. Ni contoh website e-commerce yang saya buat menggunakan WooCommerce. WooCommerce ni plugin. Okey. So yang ni saya tak ada bayar bulan-bulan, saya cuma bayar setahun untuk domain dan juga hosting. Hosting ni tapak lah, tapak dan ibarat tapak, domain ni ibarat nama kedai. Okey. So dekat sini kita boleh letak banyak produk. Anda ada 10 produk ke, nak letak 100 produk ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Ni nama dia sistem e-commerce. Okey. Seterusnya, online marketplace. Online marketplace ni macam Shopee, Lazada, Carousell, Mudah, Lelong. Online marketplace ni kita hanya perlu letakkan produk kita, tak perlu, orang kata tak perlu nak pening setup, tak perlu pening nak buat sistem sendiri. Okay, tak perlu pening nak orang kata tak perlu nak pening-pening design lawa-lawa macam ni. Anda boleh terus register kat Shopee, Lazada. Lepas tu trafik pun memang dah ada dekat sana, orang nak membeli. Cuma cabaran dia ialah kalau anda gunakan Lazada, Shopee, online marketplace ni kan, anda kena bersaing dengan ramai orang sebab semua berniaga dalam tu. Kan, kalau anda letak harga mahal sikit, orang dah tak beli. Kalau anda letak produk yang ramai orang jual, pun orang susah nak beli. Kan, kalau anda dapat letak harga yang murah, anda boleh borong. Lepas tu kena pula produk anda tu tak ramai lagi orang jual lah, confirm laku. Alright. So seterusnya pasal sistem borang ni, OnPay tadi saya rasa dah jelas. Okay, mini site pun anda dah jelas. So sekarang ni platform apa yang anda nak guna sekarang bergantung pada produk apa yang anda nak jual. Okay, contoh kalau produk anda tu hanya ada satu produk sahaja, okay, tetapi produk tu sangat membantu. So anda boleh gunakan sistem borang seperti OnPay. Sebab apa? Anda tak perlu letak produk banyak-banyak. Anda boleh buat cara macam ni. Scroll bawah macam ni. Lepas tu orang terus order bawah. Betul tak? Tapi katalah anda nak jual menggunakan e-commerce pun boleh. Tetapi ibarat macam anda tak fully utilize lah. Contoh macam ni kan. Contoh katalah anda cuma nak jual jam ni saja. Okay. Anda boleh buat macam ni. Lepas tu anda cuma iklan link atas ni saja. Okay. So yang produk yang lain tu, tadi tu tak nampak. Faham tak? And then benda ni pun memang dah ramai orang buat. Sama juga macam e-commerce ni kan. Contoh kalau dia cuma nak jual Cocolab ni saja. So dia kena iklankan satu produk ni saja dia kena iklankan. Okay. So untuk sistem e-commerce ni sangat sesuai sekiranya anda ada banyak jenis produk. Okay. So dah clear. Okay. Next kita sambung bab payment gateway pula. Okay. Kalau anda gunakan online marketplace, anda dah tak perlu pening fikir pasal payment gateway sebab mereka dah sediakan. Tugas anda hanya letak barang, edit gambar bagi cantik, copywriting bagi cantik dan tunggu orang belilah. Tetapi kalau anda gunakan sistem e-commerce ataupun sistem borang macam OnPay ataupun Odyssey ni dan OnPay ni lebih kurang sama je. Cuma saya tak berapa aktif menggunakan Odyssey ni. Saya banyak aktif menggunakan OnPay. Sebab tu saya sampai buat panduan OnPay method. Kalau anda perasan lah. Okay. Sebab saya memang buat panduan berdasarkan apa yang saya guna. Okay. So sekarang ni payment gateway. SenangPay, BillPlease, ToyicPay. Jangan confuse SenangPay dengan OnPay tak sama. SenangPay ialah payment gateway. OnPay ialah sistem tempahan borang. Okay. SenangPay, BillPlease, ToyicPay ni satu kategori yang sama. Okay. Kita buka SenangPay. SenangPay. Ni SenangPay ni.
So dekat sini nampak tak, dia boleh terima Visa, Mastercard, FPX. FPX ni online banking lah. Maybank Toyo ke, CIMB Click ke, RHB Bank, apa lagi. Semualah yang perbankan online. Okay. Billplease pun sama, cuma Billplease dia tak accept kad kredit buat masa ni. Okay. Dia tak accept kad kredit. So dekat sini dia ada dia punya charge yang tertentu. Contoh macam Senangpay ni, dia punya charge dia tak tunjuk kat sini, tapi dia punya charge lebih kurang 2 ke 4% macam tu lah setiap transaction. And then dia punya fee adalah 300 hingga 450 ringgit setahun. Yang ni untuk company besar lah, 1,500. Yang ni setahun 450 ataupun 300. So beza dia yang ni, yang 4,500 ni tak silap saya dia boleh terima recurring payment. Maksudnya kalau anda nak buat keahlian berbayar setiap bulan, accept payment, anda kena langgan yang advance punya ni lah. And then Senangpay ni anda kena ada SSM dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan lah untuk memastikan yang anda seorang peniaga yang valid. Dia nak betul-betul seorang peniaga baru boleh menggunakan Senangpay. Untuk ToyicPay, saya actually ToyicPay ni saya baru daftar. Lepas tu sekejap ToyicPay ada payment. Okay, ToyicPay dia pun boleh juga terima payment menggunakan kad kredit. And then dia punya fee nampak ni, RM1 per transaction. Setiap kali transaksi dia charge RM1. So antara banyak-banyak semua ni yang paling murah ialah ToyicPay, dan ToyicPay pun boleh terima kad kredit. Dan masa saya daftar ni dia tak minta sebarang dokumen seperti SSM ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan lah Maybank ke apa, dia tak minta. Saya tak sure sekarang, tapi masa saya daftar itu dia tak minta apa-apa. So Senangpay, Billplease, ToyicPay ni dia boleh combine dengan sistem borang. Okay, dia boleh combine dengan sistem borang. Contoh macam OnPay, dia boleh sambungkan dengan Senangpay, Billplease, ToyicPay. Kalau anda tengok dekat sini, saya punya ni contoh macam saya punya ni sistem OnPay. Tapi bawah ni, bila orang nak buat bayaran, nampak tak, dia boleh bayar menggunakan Senangpay dan juga Billplease. Dia boleh pilih. Kalau dia nak guna kad kredit, dia akan bayar menggunakan kad kredit. Kalau nak bayar menggunakan, tak nak guna kad kredit, dia boleh gunakan Senangpay ataupun Billplease. Okay. Kalau saya nak letak ToyicPay, saya boleh tambah je kat sini. Sama juga dengan sistem e-commerce. Okay, e-commerce macam ni kan. Kalau saya tekan beli sekarang, okay, saya tekan beli sekarang. Lepas tu, nampak tak? Kat sini ada Billplease, ada Senangpay. So orang kena isi nama, email semua kat sini, alamat. So kalau lepas mereka buat bayaran, saya tinggal post je lah barang jam ni. Okay. Dan semua ni saya ada tunjuk dalam saya punya package rahsia e-com ni. Kalau anda nak belajar, boleh dapatkan lah. Kalau anda nak belajar pasal OnPay, anda boleh beli saya punya panduan juga pasal OnPay method. Memang saya tunjuk details secara terperinci macam nak buat sale gila-gila dengan OnPay. Okay, so depends pada anda punya, orang kata, apa yang anda nak jual dan apa matlamat anda. Anda nak menggunakan OnPay ke, nak menggunakan e-commerce. Alright. Tapi kalau macam anda tak nak pening fikir pasal buat e-commerce, anda bolehlah langgan sistem seperti yang saya beritahu tadi. Macam Easy Store ke, Avana ke. Cuma anda kena maintain bayar bulan-bulan. Contoh macam Easy Store ni kan dia punya pricing. Monthly, okay, bill monthly RM59. So kat sini anda boleh letak 1000 produk, storage 100 gig. So kalau yang ni, anda dah tak perlu nak pening setup semula. Anda just login. Lepas tu anda boleh letak produk anda. And then anda boleh promote anda punya kedai. Okay. So depends. Kalau anda tak nak pening pasal promosi, anda just letak barang dekat Shopee, Lazada. Okay. Tapi kalau anda tak nak bersaing dengan lebih ramai orang, tak nak bersaing dengan lebih ramai orang, maka anda buatlah anda punya website sendiri. Okey, so itu saja. Saya harap video ni bermanfaat dan dapat menjelaskan persoalan yang
sebelum ni. Okey. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.